Assalamualaikum, salam muhibah keluarga Malaysia. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam rancangan Bicara Diari dan Awak Bicara DR. Terima kasih kepada penonton setia kami kerana sentiasa menemani kami setiap minggu, setiap hari Rabu jam 9 malam. Kami sajikan kepada anda perkembangan terkini khususnya berkenaan dunia kesihatan yang boleh anda saksikan di saluran berita RTM dan juga saluran TV1 dan juga melalui aplikasi RTM Klik yang boleh anda muat turun di telefon pintar anda. Seperti yang kita sudah maklum, kita pada ketika ini berada dalam fasa peralihan ke endemik. Namun risiko jangkitan COVID-19 masih lagi menular dalam kalangan komuniti kita. Jadi masih ada kelompok-kelompok yang berisiko tinggi yang perlu kita berikan perlindungan secara menyeluruh, antaranya warga emas dan juga individu yang mempunyai komorbiditi yang tinggi. Dan pada malam ini juga kita akan menyentuh berkenaan rawatan ubat antiviral oral yang pertama di Malaysia iaitu Paxlovid yang mula diperkenalkan di fasiliti kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia sejak 15 April yang lalu. Dan ianya menunjukkan keberkesanan dan juga ubat antiviral oral yang pertama ini merupakan selamat digunakan khususnya bagi kelompok individu yang dijangkiti COVID-19 bagi kategori 2 dan juga 3. Dan juga sudah pastinya ianya akan diperluaskan ke fasiliti swasta selepas ini untuk kita memperlihatkan bagaimana usaha daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memberikan rawatan yang terbaik kepada individu-individu yang berisiko khususnya dijangkiti daripada COVID-19. Selain itu juga penonton, kami ingin war-warkan kepada anda. Semalam 7 Jun 2022 merupakan sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia yang diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sejak tahun 2019 dan sudah pastinya kita menyaksikan majlis pelancaran dan juga perasmian yang dilaksanakan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin dan juga Yang Berhormat Menteri Kesihatan turut memberi penegasan iaitu menggalakkan kepada semua pengusaha makanan yang melaksanakan perniagaan dari rumah ataupun home base mendaftarkan perniagaan anda melalui ataupun dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menjamin kualiti makanan sentiasa terpelihara. Dan apabila kita berbicara berkenaan aspek keselamatan makanan ini, sudah pastinya ia mencakupi aspek yang cukup luas dan dekat dengan kehidupan seharian kita daripada bermulanya pemprosesan makanan, penyediaan makanan, penyimpanan makanan, kualiti dan kebersihan makanan, semuanya amat penting untuk menjamin kesihatan kita bersama. Pada malam ini topik kita adalah selari dengan tema bagi Hari Keselamatan Makanan Sedunia iaitu makanan selamat, kesihatan terjaga. So, pastinya pada malam ini kita akan dapatkan pencerahan daripada tetamu kita berkenaan apakah antara garis panduan yang terbaik untuk memastikan keselamatan makanan kita pada setiap hari dan juga istimewa malam ini kami akan bawakan demonstrasi keselamatan makanan untuk anda. Jadi terus setia bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Tapi terlebih dahulu kita saksikan demonstrasi mukadimah berkenaan tajuk kita pada malam ini. Okey, itu tajuk perbincangan kita pada malam ini iaitu berkenaan makanan selamat, kesihatan terjaga. Jadi kita perkenalkan tetamu kita di studio pada malam ini iaitu Encik Syamil A. Samad yang merupakan Pegawai Teknologi Makanan, Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat menawar hari ini? Alhamdulillah. Kita sangat semangat pada malam ini untuk kita sampaikan topik yang sangat penting selari dengan Hari Keselamatan Makanan Sedunia yang disambut pada 7 Jun setiap tahun. Betul. Okey, mungkin untuk permulaannya ini, mungkin kita boleh memberikan pencerahan kepada masyarakat. Apabila mereka makan makanan yang tercemar ini, mungkin komplikasi kesihatan yang boleh berlaku adalah keracunan makanan. Jadi mungkin kita boleh memberikan sedikit pendefinisian keracunan makanan dan apakah antara gejala-gejala bagi keracunan makanan ini. Terima kasih Munawar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Selamat Hari Keselamatan Makanan
sedunia pada hari ini kita sambut semalam yang telah dirasmikan oleh YBMK sendiri. Dan pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting Munawar, iaitu berkaitan dengan keracunan makanan. Kerana apa? Kerana berdasarkan daripada WHO mengatakan 1 daripada 10 orang di dunia ini telah menghidap penyakit-penyakit berkaitan dengan penyakit bawaan makanan dan ia telah menyebabkan datang daripada 200 penyakit-penyakit bawaan makanan itu sendiri datang daripada makanan yang telah tercemar. Penyakit-penyakit bawaan makanan ini adalah seperti yang kita semua sedia maklum, seperti taun, kolera, demam kipi lalu ataupun typhoid fever, hepatitis A, dysentery dan banyak lagi. Dan salah satunya adalah keracunan makanan. Di sini saya nak ceritakan secara ringkas berkenaan apakah punca-punca keracunan makanan itu boleh berlaku. Saya ringkaskan terdapat 3 pencemaran utama yang menyebabkan keracunan makanan, iaitu pencemaran mikrobiologi, pencemaran kimia dan juga pencemaran fizikal. Pertama sekali, pencemaran mikrobiologi yang kita semua sedia maklum, senang cakap bakteria ataupun kuman lah. Kalau Munawar pernah dengar, banyak nama-nama bakteria yang kita dengar sejak akhir ini seperti Salmonella, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, E. coli. Ini semua adalah bakteria-bakteria yang boleh membawa kepada keracunan makanan. Ada juga bakteria-bakteria yang kita jarang dengar seperti Listeria, Shigella, Brucella dan juga Pseudomonas, Clostridium botulinum. Ini nama-nama saintifik yang kita jarang dengar tapi sebenarnya boleh menyebabkan penyakit keracunan makanan dan seterusnya memberi impak kepada kesihatan awam di Malaysia ini. Okey, saya rasa Munawar juga pernah dengar baru-baru ini kita ada mendapat satu isu penarikan balik produk makanan daripada International Food Safety Authorities Network, Infosan, yang mengatakan terdapat satu produk mentega kacang ataupun peanut butter daripada Amerika Syarikat yang dikhawatiri mengandungi salmonella di dalamnya. Dan pada perkara tersebut, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun mengambil tindakan tegas dengan meminta pengimport menarik balik semua produk makanan tersebut, dan kami sentiasa memantau di pasaran sama ada produk tersebut masih lagi ada ataupun telah pun ditarik di pasaran tempatan lah. Jadi salmonella ni sebenarnya Munawar boleh menyebabkan keracunan makanan lah. Gejalanya adalah seperti demam, sakit perut, cerit-berit, muntah-muntah dan sebagainya. Dan ia boleh dirasai seawal 3 jam sehingga 72 jam sehingga makanan tersebut kita makanlah. Dan mungkin Munawar juga pernah ingat suatu ketika dahulu kita ada pada tahun 2020 kita ada satu kes keracunan makanan disebabkan oleh memakan makanan dinamakan sebagai puding buih. Masih ingat Okey. Sedihnya di situ banyak yang terkena keracunan makanan, dan bila kita siasat puding buih tersebut telah pun dicemari dengan salmonella disebabkan salah satu komponen utamanya adalah telur. Telur yang mungkin tidak dimasak dengan betul, tidak dibersihkan dengan betul telah mencemari puding buih tersebut. Dan ada satu tragedi yang saya nak ingatkan semua penonton sekalian dan juga Munawar adalah berkaitan dengan satu insiden keracunan makanan pada tahun 2013 di mana ratusan penduduk di satu lokaliti itu terkena keracunan makanan disebabkan makan kenduri kahwin. Ramai yang terkena keracunan makanan tersebut dan akhirnya ada beberapa orang yang telah pun meninggal dunia. Ini amat mengharukan dan amat menyedihkanlah kerana keracunan makanan yang kita sangkakan hanya dapat dirasai seperti sakit perut, cerit-berit, muntah-muntah akhirnya membawa pada kematian. Dan bila disiasat Munawar, kita dapat lihat bahawa punca tersebut datang daripada ayam yang dicemari dengan bakteria salmonella disebabkan oleh penyimpanan yang tidak betul. Dan juga mungkin suhu penyimpanan tersebut tidak mencapai tahap yang sepatutnya dah. Itulah pencemaran biologi, pencemaran daripada bakteria. Saya nak sampaikan pula untuk pencemaran kimia pun kita jarang dengar. Tapi ia berlaku, ia banyak berlaku sebenarnya. Pencemaran kimia ini boleh berlaku sekiranya setengah individu tersebut memakan makanan yang dicemari oleh bahan kimia seperti bahan pencuci. Contohnya mungkin Munawar di rumah basuh pinggan kan, tidak bersihkan dengan betul ke kan, kemudian terus letak nasi makan, mungkin termakan sekali dengan bahan pencuci lah. Dan saya nak ingatkan satu kes pada tahun 2016, insiden keracunan makanan disebabkan oleh bahan kimia ini adalah berpunca daripada apabila ada setengah penduduk tersebut singgah ke kedai makan untuk makan nasi goreng sebenarnya sarapan pagi, akhirnya terkena keracunan makanan. Bila kita siasat perkara tersebut, kita dapati akhirnya punca utama keracunan makanan tersebut adalah terdapat satu
satu bahan kimia yang dipanggil sebagai karbamid, iaitu satu racun perosak yang sepatutnya diletakkan pada sayur-sayuran tanaman-tanaman tetapi termasuk dalam makanan. Itulah contohlah pencemaran kimia yang boleh berlaku yang kita tidak sangkakan boleh berlaku. Yang ketiga pula adalah pencemaran fizikal. Ini sebenarnya biasa berlaku kerana banyak pengendali makanan bila tidak menggunakan penutup kepala yang betul, peralatan pelindung yang betul, rambut boleh masuk kan, mungkin pakai barang kemas yang berlebihan, cincin ataupun gelang tu boleh termasuk dalam makanan, dan akhirnya mungkin ada setengah pihak yang makan termakan pula benda asing tersebut. Dan kemungkinan boleh juga menggunakan dawai kokot dan lain-lain seperti pencukil gigi, lidi untuk melekatkan makanan itu sendiri kan. Itu sebenarnya tidak bolehlah, dan ia boleh menyebabkan kecederaan pada organ dalaman sekiranya termakan. Jadi di sini saya dapat simpulkan tiga-tiga pencemaran biologi, kimia dan juga fizikal ini akhirnya boleh membawa kepada keracunan makanan. Di antara simptom tadilah seperti cirit berit, demam dan kesejukan, loya dan muntah-muntah, sakit pada bahagian abdomen dan banyak lagi simptom-simptom lah. Dan saya menasihatkan kepada semua penonton dan pesakit sekiranya terkena dengan penyakit keracunan makanan ini, hendaklah berjumpa dengan doktor dan juga pergi ke pusat rawatan dengan keadaan segera untuk mengelakkan daripada simptom ini menjadi lebih teruklah. Ya, Munawar. Seperti itu. Wow, saya cukup tertarik dengan penerangan daripada Encik Syamil tadi. Banyak sebenarnya contoh-contoh insiden yang telah berlaku yang kita sedang maklum tular di media sosial sebelum ini, dan juga Encik Syamil turut mengaitkan kepada 3 jenis pencemaran sebelum ini. Dan bila kita bercakap berkenaan pencemaran makanan ini, apa antara jenis-jenis makanan yang mempunyai risiko tinggi menyebabkan berlakunya keracunan makanan ini? Okey, Munawar, sebenarnya kita baru lepas Ramadan, kemudian kita menyambut Syawal. Pada tahun ini kita dibenarkan untuk berhari raya dengan sepenuhnya. Kita pun makan pelbagai makanan di rumah terbuka, di majlis terbuka, dah banyak lagi. Sebenarnya bila kita sebut tentang makanan yang berisiko tinggi untuk menyumbang kepada keracunan makanan, ia bukan disebabkan oleh makanan itu, tetapi disebabkan oleh pengendali makanan itu sendiri yang mungkin cuai dan tidak mengamalkan amalan kebersihan yang baik. Contohnya saya bagi contohlah, kalau Munawar suka makan kerabu ni selalunya kita akan campurkan sayur-sayur tersebut, kita pakai tangan kita gaulkan semuanya lah, tanpa dengan tangan yang kurang bersih boleh mencemarkan makanan tersebut. Dan seterusnya seperti kuih muih yang dimasukkan kelapa, inti kelapa di dalamnya dan digaulkan, seperti kuih lopis, kuih buah melaka, kuih kaswi, kita taburkan kelapa di keluar itu, tapi mungkin semasa proses pemarutan kelapa itu tidak dijalankan dengan baik, maka ia telah mencemar makanan dan mencemarkan kuih tersebut sekali. Cendol selepas itu, bila kita menggunakan santan yang segar kan, kita peras sendiri santan tersebut, kita tidak masak kemudian kita terus masukkan dalam cendol, boleh menyebabkan keracunan makanan lah, kerana terdapat bakteria-bakteria semasa kita mengendalikan makanan tersebut. Yang paling terbaru, puding buih. Bila dia menjadi keracunan makanan disebabkan oleh kita buat puding tersebut, kita panaskan, kemudian kita biarkan disuam, baru kita masukkan telur yang tidak dimasak. Jadi itulah sebenarnya punca utama kenapa puding buih tersebut boleh terlibat dengan keracunan makanan lah. Dan selanjutnya adalah seperti roti jala. Roti jala ni kita tahu bila kita menjala tu kemudian kita gulung sendiri dengan tangan. Itu sebenarnya boleh mencemarkan roti jala itu sendirilah. Dan akhirnya sandwich pun kita rasa makanan yang selamat, tetapi bila kita sediakan sandwich tersebut, kita gunakan paman memotong yang sama kan, kita gunakan pisau yang sama untuk potong daging, potong ikan, kita guna pula untuk potong roti. Jadi itu telah menyebabkan pencemaran silang. Akhirnya bakteria dalam daging, ikan dan lain-lain termasuk dalam roti tersebut. Itu adalah sebenarnya makanan-makanan yang menyumbang kepada keracunan makanan bukan disebabkan oleh makanan tersebut, tetapi disebabkan oleh pengendali makanan yang tidak betul. Okey, itu antaranya lah. Sebenarnya betul. Banyak lagi antara contoh makanan yang berisiko tinggi yang boleh menyumbang kepada keracunan makanan. Dan tadi Encik Syamil ada menyentuh berkenaan telur. Selepas ini sudah pasti penonton, kita ada demonstrasi keselamatan makanan. Bagaimana untuk kita bezakan telur yang segar dan juga telur yang telah rosak. Jadi semuanya akan kita kupas, kita akan ketahui selepas ini. Tapi terlebih dahulu penonton, selepas ini kita nak berehat seketika. Teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat.
daripada kanak-kanak berinteraksi melalui media sosial tanpa pemantauan ibu bapa, manakala 60% kes serangan seksual melibatkan kanak-kanak. Alam cyber telah menjadi sebahagian daripada kehidupan dan penyumbang ke arah kemahiran intelektual. Dengan teknologi yang sentiasa berevolusi, dunia dalam talian kini boleh diakses pada bila-bila masa melalui peranti elektronik. Sebagai ibu bapa, anda perlu sedar bahawa anak anda boleh terdedah dengan ancaman seperti buli cyber, seksual, menjadi ketagihan internet, terlibat dengan permainan dalam talian yang melampau serta ke arah penipuan dalam talian atau scam. Jadilah ibu bapa yang hebat di alam cyber, proaktif, mendidik, bersahabat, mengawal selia dan memimpin mereka. Sentiasa bijak, sentiasa selamat bersama ke arah kesejahteraan cyber. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu, terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Rancangan pembangunan 5 tahun iaitu RMK12 telah digaris. Melalui rancangan ini, kerajaan dapat menggubal dan melaksanakan dasar fiskal bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan serta menguruskan pengagihan sumber keuangan dengan cekap dan berkesan. RMK12 bagi tempoh 2021 hingga 2025 ini telah menetapkan hala tuju strategik bagi mencapai objektif Malaysia makmur, inklusif, mampan dengan memberikan tumpuan kepada usaha untuk merancangkan kembali pertumbuhan ekonomi, memastikan kemakmuran negara dapat diagihkan secara lebih adil dan sakam. Dan setiap keluarga Malaysia tidak tercicir dalam arus pembangunan negara. Kerajaan Tuanku sentiasa menambah baik program dan agenda perlindungan sosial di seluruh Menanjung, Sabah dan Sarawak. Kerajaan Tuanku telah melaksanakan fasa pertama program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia pada bulan lepas, melibatkan 80 lokaliti bandar, luar bandar termasuk perkampungan orang asli bagi membawa mereka keluar dari kepompong kemiskinan. Kehidupan rakyat miskin dan pendapatan rendah terus dibela supaya mereka dapat menikmati kehidupan yang selesa. Okey, kembali bersiaran bersama kami Keluarga Malaysia. Sepasti malam ini kita berbicara berkenaan makanan selamat, kesihatan terjaga. Seperti yang saya janjikan sebelum kita berehat sebentar tadi, kita akan melaksanakan demonstrasi keselamatan makanan. Untuk permulaan ini, saya perkenalkan tetamu kita iaitu Puan Irma Nur Syadila Muhammad Najadi yang merupakan Pegawai Teknologi Makanan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Munawar. Okey, mungkin untuk permulaan ini, saya tertarik dekat ujung sana. Ada telur. Ada macam-macam jenis telur kat ujung sana. Okey, bagaimana untuk kita menentu bezakan telur tersebut segar ataupun telur yang tidak segar ini? Betul, sebab telur kita tak nampak beza dia daripada luar. Betul. Kan. Hari ini kita nak tunjukkan sebab telur ni kalau Cik Munawar sendiri pergi pasar kan, apa kriteria pemilihan telur yang Cik Munawar akan tengok?
Saya akan tengok telur yang cantik grade AAA. Okey. Triple A. Lagi? Dan juga nampak cantik, tak ada kesan tahi dan juga tak ada kotoran. Betul. Itu antara kriteria utama yang kita tengok lah. Sama ada tarikh luput dan juga kalau telur tu ada najis yang terlalu banyak, kita reject lah. Kalau telur tu ada retak-retak, kita pun tak nak ambil yang macam tu. Tapi once kita bawa balik rumah, kita nak pastikan sama ada telur tu baru ataupun telur tu dah lama. So hari ni kita demo menggunakan air. Tuan-tuan dan puan-puan kat rumah pun boleh buat juga kat sini. Just untuk tahu sama ada telur kat rumah kita tu masih segar ataupun dah lama. Okey. So hari ni kita nak tunjuk yang belah kanan ni adalah telur yang segar. Kita masukkan. Kita tengok apa akan jadi bila kita masukkan telur yang segar. Tenggelam. Dia tenggelam. Maksudnya ketumpatan dia tinggi. Bila telur yang tak segar, telur yang dah lama, dia akan jadi apa? Terapung. Dia terapung, bermaksud dia ketumpatannya rendah dan dia terapung disebabkan oleh ada penghasilan udara dan udara terkeluar daripada telur tu. So risiko dia kalau telur yang tak segar ni boleh menyebabkan keracunan makanan lah. Salah satu bakteria yang Cik Syamil ada sebut tadi, salmonella. So boleh menyebabkan kecirit-berit, sakit perut, demam dan sebagainya. Okey, tadi kita sudah maklum berkenaan bagaimana kita nak menentukan. Ini salah satu kaedahnya yang boleh anda lakukan di rumah untuk mengetahui telur tersebut segar ataupun tidak segar. Ada tak kaedah lain untuk kita mengetahui sama ada telur tersebut masih segar ataupun sebaliknya? Puan? Mungkin kita boleh pecahkan telur tu, kita nampak dia punya tekstur lah. Kalau kadang tu yang dah rosak tu dia ada bahu dan dia punya sebaran pada permukaan tu lebih luas. Kalau yang baru lagi tu, fresh lagi tu, dia intact lagi, masih pejal lagi kita nampak rupa dia. Okey. Kalau kita pecahkan, maksudnya yang kalau yang segar tu masih cantik lagi masih rupanya. Cantik, ya betul. Okey. Bercakap berkenaan telur ini, pastinya banyak sebenarnya persoalan-persoalan dalam kalangan masyarakat kita berkenaan dengan telur ini segar ataupun tidak segar ataupun dari segi kaedah penyimpanannya, Puan. Bagaimana sebenarnya untuk kita menyimpan telur dengan kaedah yang terbaik? Adakah kita perlu, selepas kita beli telur, kita perlu basuh terlebih dahulu baru kita simpan dalam peti ais ataupun sebaliknya, Puan? Okey, sekiranya telur tu kita beli untuk kegunaan isi rumah sahaja dan kita yakin kuantiti dia cukup untuk penggunaan rumah. So kita boleh simpan dekat suhu bilik sahaja, room temperature, tanpa bersihkan telur tu dan elakkan daripada cahaya matahari yang direct. Okey, so untuk maintain kesegaran dia lah. Sekiranya kita nak simpan dalam masa jangka yang panjang, kita boleh bersihkan luar dia tu, bersihkan just untuk keluarkan kotoran yang berlebihan dan simpan di dalam peti sejuk. Kenapa kita kena bersihkan? Supaya najis-najis tadi tu tidak mencemarkan makanan lain dalam peti sejuk. Sebab dalam peti sejuk kita simpan macam-macam kan, ada kek, ada buah yang kita ready to eat. Jadi kita tak nak telur tadi tu, najis tadi tu mencemar makanan lain pula. Itu tujuan utama kenapa kena bersihkan sebelum simpan dalam peti sejuk. Itu sebabnya lah untuk mengelakkan pencemaran silang daripada berlaku. Betul. Okey, Puan, bila kita bercakap dengan telur ini juga, mungkin ramai dalam kalangan kita yang memandang ringan berkenaan tarikh luput telur ini. Mungkin ada rakan kita juga yang setakat ada telur di rumah, selagi ada telur tu, selagi tu kita boleh pakai. Betul, selagi tak meletup kan. Okey, jadi sebenarnya berapa lama tempoh jangka hayat ataupun telur yang segar ini? Bergantung pada penyimpanan. Kalau simpan dalam peti sejuk mungkin tahan lebih lama, dalam 2 minggu. Kalau kat luar tu dalam seminggu lebih macam tu dia boleh tahan. Okey, banyak sebenarnya maklumat berguna yang kita dapat pada hari ini khususnya berkenaan dengan telur ini. Okey, selain kita bercakap berkenaan telur, di sebelah saya ini, okey, saya nak tunjuk sikit. Ada teh. Satu teh yang tanpa pewarna, satu teh yang dengan pewarna. Okey, bagaimana ni, Puan? Okey, kalau Cik Munawar dia suka tak minum teh tarik? Sangat suka, Puan. Sangat suka. Pagi, petang, malam teh tarik kan. Kadang lepak kat mamak tak tahu dah berapa gelas kan. So apa ciri-ciri teh tarik yang Cik Munawar suka? Mestilah pekat, manis. Warna dia kan. Yes. Warna dia tu. Jadi teh ni kita faham dia terhasil daripada daun teh yang kita melalui proses pengeringan, kita buat dan dia melalui proses fermentasi. Jadi warna yang terhasil adalah warna daripada daun teh itu sendiri. Okey. So ini banyak kilang yang mengambil kesempatan untuk ambil jalan mudah untuk menghasilkan warna yang lebih cantik supaya dijimat kos. So
ia adalah salah satu bentuk penipuan lah. So ini ada yang berlaku juga dekat pasaran, tapi kita di bahagian keselamatan dan kualiti makanan ada buat pemantauan untuk memandang kes ni lah. Jadi hari ni saya nak tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak beli teh kat luar tu, balik rumah boleh test sendiri sama ada teh kita tu ada pewarna ataupun tidak. Bagaimana caranya? Okey, kita gunakan air suhu bilik saja. Okey. Kita tengok kalau teh yang tanpa pewarna, apa akan jadi bila kita letak dalam air biasa? Warna air tidak berubah? Tidak berubah. Okey, sebab air warna berubah bila ada pada suhu yang panas. Air panas sahaja dia akan berubah warna. So dia akan ambil masa lah untuk dia bertukar warna. Kalau teh yang pewarna ni, yang ini terus akan nampak dia punya kesan dia. Kita terus nampak warna dia tersebar dekat situ. Jadi ini adalah jalan singkat yang mana pengilang-pengilang yang tidak bertanggungjawab lah mencampur adukkan pewarna dalam sebut teh. Kita boleh nampak warna dia jatuh ke bawah tu. Yes, betul. Ini menunjukkan bahawa teh ini menggunakan bahan pewarna. Betul. Selain itu juga, selain kita memberi perhatian kepada demonstrasi bagaimana untuk melihat telur segar ataupun tidak segar, teh yang mengandungi pewarna dan tidak pewarna, kita nak beralih ke sebelah ni. Mungkin kita boleh tunjukkan kepada penonton seperti mana yang telah diterangkan oleh Encik Syamil tadi, bakteria-bakteria yang boleh menjadi punca kepada keracunan makanan. Okey, ini antara bakteria-bakteria yang menyebabkan keracunan makanan seperti salmonella yang ada pada telur yang tercemar dan juga Clostridium selalunya ada pada makanan tin yang dah kemik. Dia akan ada Clostridium botulinum, kita ada Listeria, kita ada Vibrio cholera, Vibrio cholera, ada Parahaemolyticus, Bacillus yang selalu pada nasi goreng, bihun goreng, makanan yang sudah basi, E. coli pada pengendali makanan yang tidak membersihkan tangan dengan bersih lepas pergi ke tandas. Staphylococcus aureus kalau digulung roti jala tadi tanpa bersihkan tangan dia atau dia sentuh permukaan muka dia yang ada jerawat ke, sentuh rambut, pegang anggota rongga-rongga badan itu, ada kemungkinan ada Staphylococcus aureus. So ini adalah rupa dia kalau bawah mikroskop. Okey. Jadi apa yang penting di sini adalah dari segi pengendalian makanan itu, Puan. Apa yang sangat penting untuk kita menjamin keselamatan. Jadi mungkin ada kata-kata dari Puan sendiri khususnya kepada pengendali-pengendali makanan di luar sana untuk menjamin keselamatan makanan mereka pada tahap yang tertinggi, Puan. Untuk pengendali makanan di luar sana, makanan yang kalian hasilkan adalah tanggungjawab kepada kalian untuk pastikan pengguna-pengguna di luar sana mendapat makanan yang selamat. Sesuai dengan tema World Food Safety Day kita pada hari ini, makanan selamat, kesihatan terjaga. Makanan selamat, kesihatan terjaga. So, pastinya itu berkenaan demonstrasi keselamatan makanan yang kami bawakan kepada anda. Anda juga boleh mempraktikkannya di rumah. Bagaimana untuk kita menentu bezakan telur yang segar ataupun tidak segar, ataupun untuk anda mengetahui teh yang anda beli di pasaraya berdekatan anda itu mengandungi pewarna, tiruan ataupun tidak. Jadi kita harapkan melalui demonstrasi ini dapat membantu anda untuk kita mengekalkan tahap kesihatan pada tahap yang tertinggi. Baik, selepas ini banyak lagi pencerahan yang akan kami bawakan kepada anda berkenaan tajuk kita pada malam ini, iaitu makanan selamat, kesihatan terjaga. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Proses nak upgrade mutu perkhidmatan ini tidak boleh menjadi sehala. Dia harus dua hala, yakni kita perlu mendapat feedback daripada pengguna. Dan feedback itu mesti datang dengan cepat supaya tindak balas untuk melakukan upgrading juga cepat. Lalu kita melancarkan jendela map. Melalui jendela map, rakyat dan masyarakat yang mempunyai aduan tentang pengalaman mereka berhubung dengan konektiviti dalam kawasan mereka boleh memasukkan data-data secara online. Dan dengan cara demikian MCMC ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan membuat pemantauan kerana kita perlu pula berhubung dengan syarikat-syarikat telco yang menyediakan perkhidmatan untuk turun ke lapangan memperbaiki mutu perkhidmatan di mana kita mendapat crowdsourcing information tadi. Jadi proses ini saya perlu rakyatkan, masyarakatkan supaya semua orang faham rancangan yang dijalankan.
Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak, macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Elis menolong kita lah. Rakyat yang sekarang ni banyak yang terkesan kan. Pengurusan kerajaan ni bagus. Kalau tak naik tol, banyak highway user boleh makan wang lah. Tol tu dikurangkan rasanya lega sikit lah sebab belanjaan tu atas barang dah naik. So tol kurang, okey lah tu kan, seimbang. Terima kasihlah pada kerajaan sebab tak naikkan kenaikan tol. Sebabnya dia banyak membantu khususnya kepada golongan yang pendapatan rendah lah. Senang juga untuk semua pengguna kan. Sebab bukan semua kaya kan. Ya, penonton, kembali bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Sudah pastinya tajuk kita pada malam ini, makanan selamat, kesihatan terjaga. Kita dah mengetahui dengan lebih lanjut tadi berkenaan keracunan makanan. Ramai yang menyangka apabila kita mengalami gejala-gejala keracunan makanan ini, ianya hanya membawa simptom-simptom yang ringan sahaja. Namun seperti yang kita ketahui, ianya juga boleh menyebabkan kematian. Jadi ia sangat penting untuk kita berikan perhatian kepada anda, khususnya kepada pengendali-pengendali makanan di luar sana. Mungkin Cik Syamil boleh memberi penerangan apa antara peranan yang perlu dilakukan oleh pengendali makanan supaya mereka dapat memastikan tahap keselamatan makanan sentiasa terjamin sepanjang masa. Okey, terima kasih Munawar. Saya suka soalan ini sebab saya nak kaitkan dengan pandemik COVID-19 yang kita sudah lalui pada tahun sebelum ini dan kita dalam proses peralihan kepada endemik. Tetapi malangnya mungkin kita banyak terlupalah. Sebenarnya kita perlu juga amalkan apa-apa yang kita laksanakan semasa era pandemik tersebut dalam situasi pengendalian makanan. Contohnya sebelum ini kita sentiasa mengamalkan cuci tangan dengan bersih, mengamalkan 7 langkah cuci tangan dalam masa 20 hingga 30 saat. Kemudian kita pakai penutup muka sepanjang masa. Kemudian ada setengah tempat yang menyediakan bufet-bufet makanan, bufet-bufet Ramadan sebelum ini menyediakan sarung tangan untuk memegang peralatan bagi mencedok makanan. Sebenarnya amalan-amalan ini tidak boleh dihentikan, Encik Munawar, harus diteruskan kepada pengendali makanan juga. Pastikan apabila anda menyediakan makanan tersebut, pastikan pakai pakaian pelindung yang cukup lah. Pakai apron, pakai pelitup kepala, pakai pelitup muka. Sekiranya perlu pakai sarung tangan, perlu pakai sarung tangan, dan sekiranya pemeriksaan tersebut perlu pakai tangan yang tanpa alas, perlu cuci tangan dengan betul lah. Dan yang paling penting adalah setiap pengendali makanan harus bertanggungjawab untuk mendapat suntikan anti-typhoid untuk mengelakkan daripada berlakunya wabak typhoid lah di kalangan mereka-mereka yang memakan makanan tersebut lah. Dan suntikan typhoid ini boleh diambil di mana-mana institusi kesihatan lah. Dan kedua pula adalah semua pengendali makanan wajib untuk mendapat latihan pengendali makanan dari mana-mana sekolah latihan pengendali makanan yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini memang wajiblah. Jadi semua pengetahuan berkaitan dengan keselamatan makanan tu ada di dalam latihan tersebut. Dan seperti biasa, apabila menyediakan makanan, sentiasa mengamalkan pengendalian makanan yang bersih. Pastikan kuku tidak panjang, pastikan pakaian itu bersih. Kemudian jika ada
luka, kena balut dan rawatlah dengan baik. Dan sekiranya memegang makanan semasa penjualan, pakai sarung tangan, kemudian pakai penyepit makanan dan pastikan makanan itu sentiasa ditutuplah. Kerana seekor lalat sahaja hinggap pada satu makanan boleh membawa jutaan bakteria di dalamnya. Jadi perkara tersebutlah harus dielakkan oleh semua pengendali makanan. Kita ada peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009 yang mengetatkan bahawa semua pengendali makanan haruslah mematuhi peraturan-peraturan yang di bawahnya lah. Dan kegagalan untuk mematuhi peraturan tersebut boleh dikenakan tindakan kampaun oleh pihak berkuasa. Okey, sebelum ini juga semalam kita menyaksikan yang Berhormat Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menggalakkan pengendali makanan di rumah home base ini turut berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu pentingnya untuk kita menjamin keselamatan makanan ini. Selain itu juga kita perlu menyentuh juga dari aspek penyediaan makanan, khususnya makanan yang dimasak dengan sempurna. Itu sangat penting sebelum kita hidangkan kepada pengguna-pengguna. Betul tu. Itu Munawar. Tadi Munawar dah sebut tentang pengusaha home base. Sebenarnya Kementerian Kesihatan Malaysia ini telah menyediakan pelbagai persijilan yang merangkumi daripada pengusaha makanan sediaan di rumah sehinggalah kepada industri besar, industri kecil dan sederhana. Kita ada banyak persijilan yang boleh diguna pakai, diamalkan oleh semua industri. Dan semua persijilan ini dibuat semata-mata untuk memastikan semua industri makanan baik di rumah sehinggalah ke kilang makanan yang besar mengamalkan keselamatan makanan dalam keadaan yang optimum, konsisten dan juga sistematik. Dan ingin saya tekankan untuk pengusaha home base makanan sediaan di rumah KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia ada menyediakan satu penyeneraian pengusaha home base food di mana apabila pengusaha-pengusaha tersebut telah pun mematuhi semua syarat-syarat telah ditetapkan seperti mendapat suntikan typhoid, mendapat latihan pengendali makanan, kemudian mengamalkan amalan kebersihan yang baik, mematuhi aspek-aspek pelabelan makanan, maka mereka boleh mendapat satu logo khas home base food dan boleh ditampal pada produk makanan mereka tersebut. Ini menjadi nilai tambahlah kepada pengusaha home base tersebut. Mereka ada satu penyeraian daripada pihak KKM. Itulah sepatutnya yang digunakan oleh semua, diambil peluanglah oleh semua pemain-pemain industri ini baik daripada rumah sehinggalah ke kilang-kilang yang besarlah. Untuk kilang-kilang yang besar kita ada pelbagai lagi persijilan. Contohnya untuk kilang-kilang yang menyediakan makanan yang besar-besaran seperti boleh mendapat persijilan HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, ataupun GMP, Good Manufacturing Practice. Untuk industri kecil dan sederhana boleh mendapatkan persijilan mesti makanan selamat tanggungjawab industri, di mana setiap pegawai di lapangan, di daerah, di negeri akan membantu industri kecil tersebut sehingga mendapat persijilan itu. Ini perlu diambil peluang oleh semua peniaga-peniaga tempatan. Dan untuk catering makanan, kita ada persijilan Trust My Catering. Catering makanan ini boleh mendapatkan persijilan tersebut dan boleh menampaklah logo mereka di mana-mana di kenderaan dan di tempat di mana mereka menyediakan makanan tersebut. Semua persijilan ini matlamat utamanya adalah kita nak pastikan mereka mengamalkan keselamatan makanan yang terbaiklah, dan untuk memastikan hanya makanan yang selamat sahaja sampai kepada meja pengguna. Itu kita punya matlamat khas kita lah. Saya tarik dengan penerangan daripada Encik Syamil tadi, bagaimana dengan pensijilan dan juga pengiktirafan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ini dapat memberi nilai tambah khususnya kepada pengendali-pengendali makanan di luar sana, ialah dengan adanya sijil dan juga pengiktirafan ini akan meningkatkan lagi keyakinan pengguna ataupun pembeli makanan kepada perniagaan anda. Jadi selepas ini bila kita bercakap berkenaan pengguna ini, kita nak bantu pengguna-pengguna di luar sana bagaimana untuk kita memilih premis-premis makanan yang selamat dan juga bersih. Okey, Munawar, ini soalan yang sangat baik sebab sekarang ni pengguna hanyalah melihat tempat tersebut ada makanan yang viral, tular dan lain-lain pergi ke situ dan makanlah. Tetapi pada pendapat saya, mungkin pendapat semua pegawai-pegawai di Kementerian Kesihatan Malaysia adalah premis makanan yang patut ditularkan adalah premis makanan yang menyediakan makanan yang bersih, selamat dan juga sihat. Apabila mereka mematuhi ketiga-tiga kriteria ini, maka mereka akan secara automatiknya menyediakan makanan yang sedap dan berhasiat. Setuju tak dengan saya, Munawar? Saya setuju. Jadi apa yang perlu dibuat oleh pengguna sekalian adalah apabila pergi ke premis makanan, lihat dahulu sekiranya ada logo
logo tertentu. Kita ada logo tadi saya lupa nak sebutkan, kita ada pengiktirafan bersih, selamat dan sihat untuk premis makanan, gerai makanan, restoran, kedai makan, hotel dan lain-lain lah. Boleh dimohon oleh pemain-pemain industri ini. Kemudian kita lihat ada logo tersebut, kita lihat pula penyalin makanan dia. Pakai ke tidak apron yang mencukupi, pakai pelitup muka, pakai pelitup kepala dan lain-lain lah. Memakai kasut yang betul dan lain-lain. Dan kita lihat pula makanan yang dihidangkan ada ditutup ataupun tidak, disediakan pemanas ataupun tidak. Itu semua adalah beberapa kriteria yang kita boleh lihat semasa kita hendak memilih premis makanan yang baik. Bukan sekadar tular di media sosial, kita masuk, tetapi tularkanlah dia disebabkan oleh mengamalkan kebersihan dan keselamatan makanan yang terbaiklah. Itu pendapat saya. Itu peranan yang perlu kita mainkan sebelum kita nak singgah ke mana-mana premis makanan. Kita periksa terlebih dahulu bagaimana pengendali makanannya, bagaimana tahap kebersihan bagi sesebuah restoran tersebut. Itu sangat pentinglah untuk mengelakkan kita daripada berlakunya gejala-gejala seperti keracunan makanan. Okey, bagaimana caranya untuk pengendali-pengendali makanan di luar sana mendapatkan persijilan daripada KKM ini? Okey, Menawar, sebenarnya sekarang ni sebenarnya di hujung jari. Pada tahun lepas, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui program keselamatan dan kualiti makanan telah melancarkan satu sistem Food Safety Information System of Malaysia ataupun POSIM, di mana di situ adalah pusat sehenti untuk membuat permohonan pelbagai jenis pengiktirafan seperti HACCP, JMP, bersih, selamat dan sihat. Dan pengguna-pengguna ataupun pengusaha industri makanan ini boleh memohon melalui sistem tersebut. Dan sekiranya tidak berapa pandai untuk menggunakan sistem, kita boleh terus berjumpa face to face, bersemuka dengan pegawai-pegawai kita di Pejabat Kesihatan Daerah, bahagian kawasan dan juga di Jabatan Kesihatan Negeri untuk mendapatkan informasi secara teruslah. Dan paling penting adalah boleh juga melayari laman sesawang rasmi bahagian keselamatan dan kualiti makanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Di situ terdapat pelbagai informasi, garis panduan, prosedur-prosedur bagaimana untuk memohon setiap persijilan pengiktirafan yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Sudah pasti dengan persijilan dan juga pengiktirafan daripada pihak KKM ini banyak kelebihannya untuk pengendali-pengendali makanan di luar sana. Jadi Encik Syamil, bagaimana dari segi penguatkuasaan dan juga pemantauan daripada pihak KKM khususnya kepada pengendali-pengendali makanan ini ataupun restoran-restoran ini yang mungkin berisiko tinggi menyebabkan keracunan makanan? Sudah tentunya Menawar, pada kita di Kementerian Kesihatan Malaysia, kita pun ada pegawai berkuasa yang ditugaskan untuk menguatkuasakan Akta Makanan 1983 dan juga Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 dan semua peraturan-peraturan di bawahnya lah. Jadi pemantauan itu kita akan adakan secara berkala, secara sistematik dan konsisten. Premis-premis makanan yang mendapat markah rendah akan dilawati dengan lebih kerap, manakala premis-premis makanan yang mungkin mencapai tahap yang tertinggi, kita tawarkan persijilan, kemudian kita akan melawatnya dengan lebih kurang lagi lah. Dan sudah tentunya kita akan mempromosikan jugalah premis makanan yang telah mengamalkan amalan kebersihan yang baik ini. Dan sebenarnya kita tidak mengamalkan sistem penalti lah untuk mereka-mereka yang mengabaikan keselamatan makanan, tetapi sekiranya telah pun terbukti tidak melaksanakan amalan keselamatan makanan yang baik, tidak mengamalkan, tidak mematuhi perundangan makanan, maka pihak berkuasa tidak teragak-agaklah untuk mengenakan pelbagai tindakan compound, tindakan perkosaan, tindakan mahkamah dan bermacam-macam lagi lah. Dan ini sepatutnya menjadi peringatan kepada semua pengendali makanan, pemilik-pemilik premis makanan supaya sentiasa berhati-hati kerana matlamat kita adalah sama, untuk hanya memastikan makanan yang selamat sahaja sampai kepada pinggan pengguna. Itu sangat pentinglah menjadi peranan kita semua untuk kita memastikan makanan yang selamat pastinya akan memberikan kesihatan yang lebih optimum kepada kita semua. Okey, seperti yang kita sedia maklum, keluarga Malaysia jemaah haji telah pun ada yang telah menunaikan jemaah haji bagi menunaikan rukun Islam yang kelima ini, dan mungkin ada yang akan meneruskan penerbangannya dalam tempoh yang terdekat ini. Jadi kami ada perkongsian yang menarik untuk anda, iaitu bagaimana persiapan ubat-ubatan sebelum ke Tanah Suci. Jadi kita bersama dengan Sof Hatun dalam Kapsul Farmasi. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan persiapan ubat-ubatan sebelum ke Tanah Suci. Adakah anda sedang membuat persiapan untuk ke Tanah Suci bagi mengerjakan ibadah haji? Jika ya, mari saya kongsikan tip persiapan ubat-ubatan termasuklah ubat insulin sebelum bertolak agar jemaah haji dapat beribadah dengan lancar di sana nanti.
Antara perkara yang penting, pesakit dengan ubat rawatan untuk penyakit kronik hendaklah membawa semua ubat-ubatan untuk penyakit yang dihidapi. Contohnya, ubat untuk rawatan penyakit jantung, diabetes, hipertensi dan sebagainya. Bawa bersama-sama juga ubat-ubatan untuk sakit-sakit ringan seperti ubat demam, batuk, selsema, tahan muntah dan sebagainya. Pastikan simpan ubat dalam bungkusan asal yang berlabel. Maklumat yang tertera pada label adalah penting untuk rujukan pesakit atau penjaga agar dapat memastikan pesakit mengambil ubat mengikut dos dan kekerapan yang betul. Ia juga sebagai rujukan kepada petugas kesihatan seperti doktor dan ahli farmasi untuk merujuk sejarah perubatan pesakit sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Info pada label juga memudahkan pihak kastam untuk mengenal pasti ubat di pintu sepadan sesebuah negara yang dikunjungi. Selain itu, bawa sekali dokumen berkaitan kesihatan seperti buku rekod rawatan yang telah dikemas kini atau surat pengesahan daripada doktor. Semasa membuat persiapan, pastikan bekalan ubat untuk penyakit kronik adalah mencukupi untuk tempoh bermula daripada tarikh penerbangan sehingga pulang ke tanah air. Disarankan juga untuk dapatkan nasihat dan khidmat kaunseling daripada ahli farmasi berkaitan persiapan ubat-ubatan. Pengurusan ubat insulin sebelum penerbangan ke Tanah Suci juga penting dan perlu diberi perhatian, terutamanya untuk pesakit diabetes. Bagi insulin yang masih belum digunakan, simpan bekalan insulin untuk kegunaan sepanjang tempoh ibadah haji dalam beg sejuk, iaitu cooler bag, bersama-sama pack ais dalam bagasi yang didaftar masuk, iaitu check-in luggage. Manakala bagi insulin yang sedang digunakan, bawa pen insulin bagi kegunaan dalam perjalanan dalam bagasi tangan, iaitu hand luggage anda. Pesakit yang mengambil insulin diingatkan untuk membawa bersama-sama jarum dan pen insulin. Bagi yang masih keliru atau ada sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan, anda boleh terus sahaja hubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC di talian 1-800-886-722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Memastikan tubuh badan sihat, terutamanya dalam kalangan jemaah haji yang mengidap penyakit kronik, adalah satu perkara yang penting agar dapat melakukan ibadah haji dengan baik dan sempurna. Semoga tip yang dikongsikan berkaitan persiapan ubat-ubatan sebelum berangkat ke Tanah Suci ini dapat dipraktikan dan bermanfaat agar para jemaah haji dapat mengerjakan haji dengan lancar. Bahasa Melayu adalah bahasa ilmu, tetapi penggunaannya berkurangan kerana tidak ada terjemahan buku-buku untuk sebagai ulang kaji dan juga sebagai buku yang khusus untuk digunakan di sekolah, di universiti dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya harap Institut Terjemahan selepas ini akan lebih proaktif dan kerajaan akan memperkasakan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ataupun TBM. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Kita tak perlukan jadi sakit kita ni sebagai halangan. Macam terlalu peribadi. Tapi bila saya rasa benda ni perlu untuk orang tahu apa penyakit ni.
apa keadaan anak saya sebenarnya. Sebuah rancangan di mana kita akan menyingkap tentang sifu-sifu dalam pelbagai bidang. Komik ni orang tak nampak kan, macam komik senang. Kena minat, lepas tu kena ada bakat lah. Yang untuk menjadi seorang kita yang berjaya dalam kreativiti yang melampau. Benda yang sebenar tu tak seindah yang disangka. Perniagaan anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Ya, masih lagi bersama kami dalam rancangan Bicara Diari dan Rawat. Seperti yang kita sedia maklum, 7 Jun setiap tahun merupakan sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Dan sudah pastinya kita ingin menyelami dengan lebih lanjut berkenaan tema yang diangkat pada tahun ini. Sama seperti tajuk kita pada malam ini, iaitu makanan selamat, kesihatan terjaga. Mungkin Encik Syamil boleh kongsikan apa signifikan tema ini dan bagaimana boleh kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Okey, terima kasih Munawar. Pada tahun ini, Hari Keselamatan Makanan Sedunia, dia seperti hari raya bagi kami lah, iaitu makanan selamat, kesihatan terjaga ataupun safer food, better health. Pada kali ini, kami menyahut seruan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga Pertubuhan Kesihatan Sedunia untuk menyokong inisiatif dengan mempertingkatkan kesedaran akan kepentingan keselamatan makanan. Semua pihak haruslah memainkan peranan yang penting, bermula daripada pengeluar sehinggalah kepada pengguna itu untuk memastikan makanan yang dihasilkan adalah selamat dan juga berkualiti. Dengan adanya Hari Keselamatan Makanan Sedunia ini, kami mengharapkan ia menjadi satu wake-up call kepada semua pihak-pihak yang berkepentingan, pemain-pemain industri ini, untuk bersama-sama dengan pihak yang berwajib, pihak-pihak berkuasa, dalam memberi tumpuan untuk mencegah, mengesan dan mengurangkan risiko-risiko penyakit bawaan makanan. Kerana penyakit-penyakit bawaan makanan ini telah memberi impak yang sangat besar secara langsung kepada banyak perkara. Contohnya kepada keselamatan makanan, kepada kesihatan manusia, boleh juga memberi impak kepada akses pasaran, import dan juga ekspor, kepada pembangunan mampan, sustainable development goal, dan seterusnya, boleh memberi impak yang besar kepada pelancongan, juga kepada kemakmuran ekonomi. Banyak lagi yang memberi kesan yang sangat besar. Jadi di sini kita mengundang semua pihak-pihak berkepentingan untuk sama-sama dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti-aktiviti mempertingkatkan lagi amalan keselamatan makanan di mana sahaja anda semua berada lah. Sekiranya anda itu seorang pengeluar, maka pastikan jika petani, pastikan menggunakan amalan pertanian yang baik. Sekiranya nelayan atau sekiranya menternak ke apa ke, pastikan tidak menggunakan antibiotik yang tidak bagus ataupun tidak baik digunakan kepada haiwan-haiwan tersebut. Dan sekiranya anda adalah seorang pemain industri penghilangan makanan, pastikan seperti tadi itu tidak membuat penipuan, menambah pewarna dalam makanan, menambah perkara lain dalam makanan, menyebabkan pengguna itu tertipu dengan apa yang berlaku. Dan sekiranya anda adalah seorang penjual, seorang pendali makanan, pastikan mengamalkan amalan kebersihan yang baik, memberi tumpuan kepada keselamatan makanan. Dan sekiranya anda seorang pengguna, pastikan anda memilih premis makanan yang baik, membuat pilihan yang betul semasa pemilihan bahan mentah, semasa menyediakan makanan, dan bermacam-macam lagi lah. Kita hendak semua pihak memainkan peranan yang penting supaya tadilah matlamat kita adalah untuk memastikan hanya makanan yang selamat saja sampai ke pinggan kita, dan seterusnya mengelakkan daripada beban kesihatan awam. Sebelum ini kita dapat lihat COVID-19 telah membawa kepada sedikit beban dalam kita punya pengurusan kesihatan awam. Banyak orang sakit. Kita tidak mahu penyakit bawaan makanan seperti keracunan makanan ini memberi beban pula kepada kesihatan awam, kerana penyakit bawaan makanan ini boleh dicegah, boleh dielakkan dengan pelbagai perkara, pelbagai kaedah yang kita boleh laksanakan. Munawar. Itu satu terpasti yang matlamat yang perlu kita pikul bersama. Dan juga bila kita bercakap berkenaan Hari Keselamatan Makanan Sedunia ini, apa antara perkara ataupun aspek utama yang diberi penekanan dalam sambutan pada kali ini? Okey, pada tahun ini key message atau mesej utama yang dibawakan oleh WHO adalah, yang pertama sekali, jika ianya tidak boleh makan, jika ianya
jika ianya tidak selamat, ia bukanlah makanan. Kita kena tekankan perkara tersebut. Sekiranya ia telah rosak, telah basi, telah luput, tamak tali luput dan lain-lain, kita jangan ambil sebahagian daripadanya, buang sebahagian daripadanya untuk makan. Itu perkara yang salah. Jika ia tidak selamat, ia bukan makanan walaupun ia asalnya adalah makanan. Dan ingin saya tekankan bahawa sekuriti makanan. Tiada sekuriti makanan sekiranya keselamatan makanan itu tidak diutamakan terlebih dahulu. Kerana dengan keselamatan makananlah kita dapat menghasilkan pengambilan nutrien yang lebih baik, kanak-kanak dapat membesar dengan lebih cemerlang dan lain-lain lah. Dan yang kedua adalah keselamatan makanan ini memberi kesan yang secara terus kepada kesihatan manusia. Makanan yang selamat akan membantu dalam pertumbuhan yang baik untuk kanak-kanak. Kita sebagai orang dewasa dapat mengamalkan kehidupan yang lebih aktif dan juga sihat. Dan yang ketiga pula adalah keselamatan makanan ini adalah berdasarkan fakta sains. Itu yang paling penting. Kerana kita banyak dapat lihat pelbagai perkara tular di media sosial dan lain-lain memberitahu makanan ini seperti ini, makanan itu seperti itu, kan, yang menimbulkan rasa panik dan rasa takut pada setengah pihak. Inilah peranan pakar-pakar teknologi makanan, pakar toksikologi, pakar-pakar penyakit berjangkit telah membuat pelbagai kajian, pelbagai analisis, pelbagai metodologi telah pun dilaksanakan untuk melihat sama ada makanan tersebut selamat ataupun tidak. Tugas kita adalah untuk menyebarkan hanya berita yang sahih dan tepat sahaja daripada sumber-sumber yang autonomi, sumber-sumber yang berwajib. Bukan sekadar ambil daripada setengah tempat kemudian sebarkan. Itu menjadi satu masalah lah kepada kita kerana ia telah menimbulkan banyak isu-isu dan kita terpaksa menyelesaikan isu-isu tersebut. Itulah antara mesej utama yang kita nak bawakan pada Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada tahun ini, Munawar. Okey, banyak sebenarnya yang telah disampaikan oleh Encik Syamil kepada kita semua berkaitan dengan keselamatan makanan serta dengan Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Jadi sebagai kesimpulan, mungkin ada kata-kata yang ingin dizahirkan kepada seluruh keluarga Malaysia berkenaan topik kita pada malam ini, iaitu makanan selamat, kesihatan terjaga. Okay, terima kasih, Munawar. Tadi sesi pertama kita telah bincangkan tentang keracunan makanan, cara-cara mencegahnya, apa peranan anda sebagai pengguna, apa peranan anda juga sebagai pengendali makanan. Kemudian kita tambah pula apakah persijilan pengiktirafan yang boleh didapati daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan pada hari ini, pada hari semalam kita telah menyambut Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Ini amat signifikan sekali pada masa sekarang kerana kita tidak pernah terpisah dengan makanan yang Munawar. Makanan itu ibarat rakan baik kita yang sentiasa ikut kita ke mana saja kita berada. Dan ini ingin saya tekankan bahawa adalah menjadi tanggungjawab setiap individu untuk memastikan bahawa anda memainkan peranan yang penting dalam memastikan keselamatan makanan itu terjamin. Kita hendak melindungi kesihatan awam, jadi dengan masa yang sama kita hendaklah memastikan makanan yang selamat saja dapat kita hidangkan, dapat kita rasai, dapat kita jamah untuk keluarga kita dan juga semua keluarga Malaysia pada hari ini. Jadi pada hari ini saya mengambil kesempatan mewakili Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan selamat Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Jadikan ia sebagai satu wake up call untuk kita lihat makanan kita pula bagaimana. Selama ini kita lihat perkara lain, kita utamakan perkara lain, tapi makanan yang menjadi punca utama kita bertenaga, punca utama kita dapat melaksanakan kerja kita, itulah yang perlu kita utamakan. Itu Munawar. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada Encik Syamil atas perkongsian pada malam ini. Kita harapkan melalui perkongsian pada malam ini dapat memberi manfaat yang cukup besar, khususnya dalam usaha kita meningkatkan kesedaran keluarga Malaysia berkenaan jaminan dan juga keselamatan makanan. Saya suka analogi yang digunakan ataupun mesej disampaikan oleh WHO adalah berkenaan dengan jika ianya tidak selamat, maka ianya bukan makanan. Jadi ia merupakan peranan daripada kita semua, daripada semua pihak, setiap individu untuk memastikan aspek keselamatan makanan ini sentiasa kita jaga pada tahap yang tertinggi. InsyaAllah bagi anda yang terlepas menyaksikan kami dari awal siaran rancangan Bicara Diari dan Rawat ini, jangan risau, anda boleh saksikan siaran ulangan pada hari Jumaat jam 3.30 petang di TV1 dan juga sepastinya Minggu hadapan kami akan bawakan topik-topik berkenaan dunia kesihatan. Saya Munawar Azmi mengundur diri. Assalamualaikum, salam hormat keluarga Malaysia.